Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Zaidi, nombor matrik D1 8310777. Saya dan ahli kumpulan saya yang lain akan membentangkan teori REBT. Latar belakang tokoh. Teori ini diperkenalkan oleh Albert Ellis. Beliau dilahirkan pada tahun 1913 di Pittsburgh, Amerika Syarikat. Beliau seorang ahli psikologi klinikal yang mendapat latihan di Columbia University. Pada waktu kecil, beliau sering mengalami gangguan kesihatan dan juga beliau sering diabaikan oleh kedua ibu bapanya. Albert Ellis mempunyai fobia untuk bercakap di khalayak ramai. So, beliau membuat kajian terhadap diri beliau dan dia berjaya mengatasi fobia tersebut. Seterusnya, teori ini mementingkan 3 aspek utama iaitu kognitif, emosi dan tingkah laku. Ellis juga terkenal dengan bukunya yang berjudul Reason and Emotion in Psychotherapy. Seterusnya, beliau membangunkan teori kemanusiaan, psikologikal dan tingkah laku. Dan beliau juga terkenal dengan bapa kepada RET. Falsafah moden dan lama serta pengalaman hidup Ellis sendiri yang mempengaruhi pendekatan teori REBT ini. Teori ini berkaitan dengan pengalaman hidup beliau. Seterusnya saya akan sambung mengenai konsep utama teori REBT ini. Ada 5 iaitu A, B, C, D, E. A merujuk kepada activating event, peristiwa yang berlaku ataupun peristiwa yang dialami oleh seseorang individu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku atau sikap orang lain. Contoh peristiwa itu perceraian rumah tangga, pergaduhan antara ahli keluarga atau adik-beradik yang lain, dan ataupun pergaduhan antara rakan dan sebagainya. Yang kedua iaitu belief system, B. Merujuk kepada kepercayaan. Pemikiran manusia ni ada 2, sama ada rasional ataupun tidak rasional, merujuk kepada peristiwa yang berlaku tersebut. Seterusnya iaitu C, emotional consequence, kesan kepada emosi dan tingkah laku seseorang. Contoh emosi sedih, marah ataupun gembira dan sebagainya. Seterusnya iaitu D, dispute, perbahasan untuk rasionalkan pemikiran. Ini merujuk kepada kaunselor lah, untuk dia nak bantu individu ataupun klien tu untuk bagi klien tu selit akal ataupun rasionalkan pemikiran klien tersebut. Dan yang terakhir iaitu E, effect of emotion, perubahan pada emosi kepada positif terhadap klien itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Najihah binti Sulaiman, nombor matrik D1831097. Saya akan menyambung tentang matlamat bagi teori REBT ini. Okey, seperti mana di dalam slide, matlamat bagi teori REBT ini yang pertama ialah menunjukkan kepada klien bahawa pemikiran merupakan punca utama terjadinya gangguan-gangguan emosi dan tingkah laku. Maksudnya, matlamat ini adalah untuk menunjukkan kepada klien bahawa pemikiran mereka merupakan punca utama yang terjadinya gangguan-gangguan tersebut. Okey, yang kedua, untuk membantu klien membebaskan dirinya daripada masalah-masalah yang telah dinyatakan atau tidak diluahkan. Maksudnya kita nak klien ni menceritakan lagi tentang permasalahan-permasalahannya. Okey, matlamat yang ketiga ialah bertujuan untuk membantu klien memperkembangkan pemikiran rasional dan logikal melalui galakan mereka memikir dan memahami pemikiran tidak rasional yang diwarisi masa dahulu. Okey, kita tengok yang keempat pula.
klien dibimbing untuk menilai dan menganalisis peristiwa yang diaktifkan oleh gangguan emosi yang mendalam. Maksudnya di sini klien akan dibimbing untuk menilai peristiwa-peristiwa yang lepas yang menjadikan ianya gangguan bagi dirinya. Okey, kita tengok yang kelima. Pencapaian matlamat hanya berjaya apabila klien benar-benar memahami punca asas yang menimbulkan gangguan emosi dan menggantikan kepada kepercayaan rasional ataupun logikal. Okey, maksudnya di sini pencapaian matlamat tu berhasil dan berjaya jika klien benar-benar memahami punca asas terjadinya masalah-masalah tersebut. Okey, matlamat yang terakhir ialah membantu memperkembangkan pemikiran yang lebih rasional. Okey, secara keseluruhannya matlamat bagi teori REBT ini adalah untuk merasionalkan pemikiran klien daripada memikirkan perkara-perkara yang negatif kepada yang lebih positif. Itu adalah matlamat bagi teori REBT. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Wainur Imanina binti Wan Fikri. Nombor matrik di 183107778. Okey, saya akan menerangkan berkaitan dengan proses dan teknik dalam teori REBT. Okey, dalam proses kaunseling teori REBT ni terdapat beberapa peringkat. Okey, kalau kita lihat kepada peringkat yang pertama ialah membina hubungan antara kaunselor dan klien dengan teknik mendengar secara empatik dan membina suasana yang kondusif. Dan pada peringkat ni juga kaunselor akan menentukan ataupun mengkategorikan masalah ataupun isu klien tu sama ada masalah luaran ataupun masalah dalaman. Dan kalau masalah luaran ni contohnya ialah yang melibatkan kerjaya, kehidupan, kesukaran, komunikasi dan sebagainya lah. Dan dalam teori ni masalah luaran ni dikategorikan sebagai peristiwa tindakan, iaitu activating event. Dan masalah dalaman pula seperti gangguan emosi dan tingkah laku yang disamakan dengan kesan ataupun akibat. Okey, pada peringkat yang kedua pula ialah untuk membimbing klien ni supaya dia mendedahkan tingkah laku emotif dan juga behavioral dia di bawah model ABC dan untuk menilai masalah diri dan juga situasi yang dihadapi oleh klien. Okey, peringkat yang seterusnya ialah peringkat yang ketiga, iaitu kaunselor akan membantu klien untuk membezakan kepercayaan yang rasional dengan kepercayaan yang tidak rasional. Dan kaunselor juga akan membantu klien ni untuk memahami bagaimana kepercayaan rasional ni membawa kepada hasil yang positif, manakala kepercayaan yang tidak rasional ni akan membawa kepada hasil yang negatif. Maksudnya kat sini kaunselor ni akan membantu klien ni untuk memperolehi celik akal dengan menjelaskan kepada klien apa yang telah berlaku dalam proses kaunseling dan mengajar klien cara-cara yang positif untuk menghadapi serta menangani masalah klien tersebut. Okey, peringkat yang seterusnya ialah peringkat yang keempat, di mana kaunselor melatih klien untuk mencabar kepercayaan tidak rasionalnya. Jadi maksudnya kat sini kaunselor akan berusaha membantu klien menangani masalah emosi tingkah laku yang dihadapi oleh klien. Dan dalam proses ni juga ianya membabitkan aktiviti membebaskan klien daripada idea-idea ataupun pemikiran yang tidak rasional dan digantikan dengan pemikiran yang rasional. Seterusnya saya akan menerangkan tentang beberapa teknik kaunseling yang digunakan dalam teori REBT. Okey, pendekatan kaunseling teori REBT ini menggunakan pelbagai teknik yang bersifat kognitif, efektif dan behavioral yang disesuaikan dengan keadaan klien. Okey, jadi kita lihat kepada teknik yang pertama ialah teknik kognitif. Teknik kognitif ni adalah untuk mengubah cara berfikir klien. Jadi saya akan terangkan beberapa teknik yang berada di bawah teknik kognitif. Yang pertama ialah homework assignment.
Homework assignment ni ialah teknik yang dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas rumah untuk melatih membicarakan diri dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntut pola tingkah laku yang diharapkan. Dan dengan tugas rumah yang diberikan, klien diharapkan dapat mengurangkan ataupun menghilangkan idea-idea dan perasaan-perasaan yang tidak rasional dan ataupun tidak logik, serta mempelajari bahan-bahan tertentu yang ditugaskan untuk mengubah aspek-aspek kognisinya yang keliru, dan juga mengadakan latihan-latihan tertentu berdasarkan kepada tugasan yang diberikan. Jadi teknik ni juga bertujuan untuk membina dan mengembangkan sikap-sikap tanggungjawab, kepercayaan pada diri sendiri dan kemampuan untuk pengarahan diri, pengurusan diri klien, dan juga mengurangkan kebergantungan klien kepada kaunselor. Seterusnya ialah latihan asertif. Latihan asertif ni ialah teknik untuk melatih keberanian klien dalam mengekspresikan tingkah laku tertentu yang diharapkan melalui bermain peranan, latihan ataupun meniru model-model sosial. Jadi kalau kita lihat kepada maksud utama teknik latihan asertif ni adalah untuk menggalakkan kemampuan klien mengekspresikan berbagai hal yang berkaitan dengan emosinya. Maksudnya ialah untuk menggalakkan klien ekspreskan dia punya emosi dengan lebih jelas. Maksud teknik asertif yang seterusnya ialah untuk membangkitkan kemampuan klien dalam mendedahkan hak asasinya sendiri tanpa menolak atau memusuhi hak asasi orang lain. Maksud yang ketiga ialah untuk mendorong klien untuk meningkatkan kepercayaan dan kemampuan diri dan meningkatkan kemampuan untuk memilih tingkah laku asertif yang sesuai untuk diri sendiri. Maksudnya kaunselor akan mendorong klien tu untuk meningkatkan kepercayaan pada diri dia dan juga kemampuan dalam diri klien tu, supaya klien tu sedar yang sebenarnya dia boleh buat, dan supaya klien tu tak selalu fikir negatif tentang diri dia lah, dan biar klien tu tahu yang dalam diri dia tu ada juga sisi yang positif. Seterusnya ialah teknik-teknik emotif ataupun efektif. Jadi saya akan terangkan beberapa teknik dalam teknik emotif. Yang pertama ialah assertive adaptive. Teknik assertive adaptive ni adalah untuk digunakan untuk melatih, mendorong dan membiasakan klien untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan tingkah laku yang diingini. Dan latihan-latihan yang diberikan lebih bersifat untuk mendisiplinkan klien. Seterusnya ialah bermain peranan. Teknik bermain peranan ni adalah untuk mengekspresikan pelbagai jenis perasaan yang menekan, yakni perasaan-perasaan yang negatif melalui suatu suasana yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga klien ni dapat secara tidak mendedahkan diri sendiri melalui peranan tertentu. Yang terakhir ialah imitasi. Teknik imitasi ni adalah untuk meniru secara terus-menerus suatu model tingkah laku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan tingkah lakunya sendiri yang negatif. Yang terakhir ialah teknik behavioristik. Jadi saya akan terangkan beberapa teknik yang berada dalam teknik behavioristik. Yang pertama ialah reinforcement. Teknik reinforcement ni adalah untuk mendorong klien ke arah tingkah laku yang lebih rasional ataupun yang lebih logik lah, dengan jalan memberikan pujian verbal, yakni reward, atau hukuman, yakni punishment. Dan teknik ni bertujuan untuk membongkar sistem nilai dan kepercayaan yang tidak rasional pada klien dan menggantikannya dengan sistem nilai yang positif. Dan dengan memberikan reward ataupun punishment, maka klien tu akan menginternalisasikan sistem nilai yang diharapkan kepada. Seterusnya ialah social modeling.
Teknik social modeling ni adalah untuk membentuk tingkah laku baru pada klien. Jadi teknik ni dilakukan agar klien dapat hidup dalam suatu model sosial yang diharapkan dengan cara imitasi, memerhati dan menyesuaikan dirinya dan menginternalisasikan norma-norma dalam sistem model sosial dengan masalah tertentu yang telah disiapkan oleh kaunselor. Saya Amy Sofia binti Zlan G18310786 akan membentangkan peranan kaunselor dan klien. Okey, pertama adalah peranan kaunselor. Kaunselor perlu mengenal pasti kepercayaan tidak rasional dan menggantikannya dengan kepercayaan rasional. Jadi bila klien datang, lepas tu dia cerita pasal masalah dia tentang kepercayaan tak rasional, kaunselor boleh detect yang itu adalah kepercayaan tidak rasional. Okay, so lepas tu kaunselor bantu klien lah. Lepas tu yang kedua, kaunselor menggunakan teknik-teknik yang berkaitan dengan realistik dan logik. So dalam teori REBT ni dia berkaitan dengan realistik, berkaitan dengan kepercayaan yang rasional. Jadi kaunselor perlu mahirlah guna teknik-teknik yang ada dalam teori REBT ni. Lepas tu yang ketiga, kaunselor berusaha untuk mengekalkan kepercayaan rasional dengan mengaplikasikan beberapa kaedah kognitif, emosi dan tingkah laku. Jadi dalam teori ni, kita bukan saja nak dia ada kepercayaan rasional, kita kena mengekalkan kepercayaan tersebut. Okay. Seterusnya adalah kaunselor boleh bekerja secara aktif dan direktif, iaitu mengarah atau membimbing, tetapi mempunyai keupayaan untuk menyesuaikan cara interpersonal bersama klien. So dalam teori REBT ni, kaunselor akan memberi beberapa latihan atau kerja rumah untuk klien untuk berlatih mempunyai kepercayaan rasional. So kaunselor kena ada kemahiran untuk memberi arahan kepada klien supaya klien boleh dan buat latihan tersebut. Okey, yang seterusnya adalah peranan klien. Yang pertama, klien memahami punca asas yang menimbulkan gangguan emosi. So klien ni bila datang dia kena tahulah punca dia berfikir macam tu. So dia boleh cerita dekat kaunselor dan kaunselor pun boleh faham dia. Yang seterusnya adalah klien memberi kerjasama jika kaunselor memberi latihan atau kerja rumah untuk menangani kepercayaan tidak rasional. So macam saya kata tadi, kaunselor akan beri latihan atau kerja rumah. Jadi klien perlulah bekerjasama dengan kaunselor untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir, klien memberi kerjasama dalam menceritakan tentang diri sendiri dan jujur dalam cerita-ceritanya. So klien perlulah jujur dalam cerita apa yang dicerita tu kan. Jadi kaunselor boleh faham dan bantu dia. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan sambung kepada aplikasi teori. Sebelum tu kita masuk serba sedikit tentang pengenalan dahulu. Okey, aplikasi teori Rational Emotive Behaviour Therapy REBT ini bersifat multimodal dan integratif, iaitu pengaplikasi REBT ini dalam kes-kes kaunseling adalah luas tanpa sempadan kerana pendekatannya yang holistik serta meliputi ketiga-tiga aspek penting manusia, iaitu yang pertama emosi, kedua pemikiran dan ketiga tingkah laku. Okey, maksudnya teori REBT ini meliputi ketiga-tiga aspek penting manusia, iaitu emosi, pemikiran dan tingkah laku. Okey, namun penekanannya adalah untuk mengubah cara berfikir menjadi lebih rasional. Jadi itu adalah serba sedikit tentang pengenalan teori REBT ini. Okey, seterusnya Ellis dan Drayden 1997 ini ada menyenaraikan beberapa aplikasi bagi teori REBT ini, iaitu kita boleh tengok dalam slide. A ialah terapi individu, iaitu terapi secara perseorangan individu. B, terapi pasangan, iaitu lebih kepada pasangan dan pasangan yang berkahwin. C ialah terapi keluarga, iaitu terapi satu keluarga yang mempunyai permasalahan. D ialah terapi kumpulan, iaitu secara beramai
tapi dalam satu kumpulan. Okey, E terapi seksual iaitu terapi gangguan-gangguan seksual, F terapi marital iaitu bermain, G terapi hipnosis dan H terapi penerimaan diri. Jadi dalam aplikasi teori REBT ni sebenarnya mempunyai banyak sangat terapi dan Ellis dan Redendin telah menyenaraikan beberapa terapi yang ada dalam teori REBT ini, dalam aplikasi ini. Okey, kita tengok pada slide yang seterusnya, iaitu penggunaan REBT sering dilihat pada kes-kes yang melibatkan gangguan psikologi dan personality. Okey, seperti apa? Depresi, kecelaruan, kebimbangan, anxiety disorder, kebimbangan sosial iaitu social anxiety, gangguan pemakanan seperti anorea dan bulimia, kelakuan antisosial, gangguan seksual, pengurusan tekanan dan pengurusan kemarahan. Maksudnya dalam teori REBT ini banyak kes-kes dia. Okey, aplikasi teori REBT ini juga sesuai untuk peningkatan kendiri, personal growth dan keberkesanan di tempat kerja. Okey, menurut David 2013 pula, teori rational emotive behavior therapy REBT kini diaplikasikan dalam pelbagai bidang. Okey, contohnya di sini ada 3 bidang, iaitu yang pertama, bidang pengajaran dan pembelajaran yang menghasilkan pendidikan rasional emotif. Yang kedua, bidang persekitaran tempat kerja, iaitu latihan keberkesanan rasional atau REEP coaching, REBT coaching. Okey, yang ketiga ialah bidang pastoral, iaitu counselling rasional pastoral terhasil. Pastoral ni adalah lebih kepada pederi, bimbingan kerohanian dan pendesaan. Jadi itu adalah serba sedikit tentang kes-kes yang aplikasi bagi teori REBT ini. Okey, seterusnya adalah sedikit tambahan. Berfikiran secara rasional ini bukan bermaksud berfikir secara intelek mahupun berfikir secara positif. Okey, maksud berfikir secara rasional ialah kebolehan untuk menimbang baik buruk mengenai apa-apa yang kita fikir, kita rasa dan lakukan. Okey, kemampuan berfikir ni secara rasional adalah milik semua orang. Okey, maksudnya ia tidak kira sama ada seseorang itu bersekolah ke, ijazah ke, universiti ke atau lain-lain lagi. Okay, teori rational emotive behavior therapy REBT ini juga sesuai diaplikasikan kepada golongan orang kurang upaya, iaitu OKU. Kerana Ellis sendiri pernah mengarang sebuah artikel pada tahun 1997 yang bertajuk Using Rational Emotive Behavior Therapy Techniques to Cope with Disability. Okay, dalam Ellis ni mengarang, dalam buku tu beliau memberitahu tentang pengalaman peribadinya sendiri berhadapan dengan pelbagai penyakit seperti diabetes, kepenatan mata, kurang pendengaran dan beberapa kekangan-kekangan fizikal yang lain. Okey, jadi REBT ini merupakan terapi yang fleksibel. Jadi itu adalah serba sedikit tentang aplikasi teori bagi teori REBT ini. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umialia binti Abdul Hamid, nombor matrik D1830793. Hari ini saya akan menerangkan tentang sumbangan dari implementasi teori REBT. Yang pertama sekali ialah sumbangan. Terapi rasional emotif tingkah laku ataupun teori REBT ini didapati mudah dilaksanakan. Kaedah ni dia sangat berkesan untuk digunakan ke atas kelahiran remaja. Sebab itulah dia mudah dilaksanakan, sebab dia sangat sesuai untuk klien-klien remaja. Teori ni berkesan untuk mengatasi masalah kecelaruan efektif, ketakutan dan penyesuaian. Maksudnya macam orang yang nak sesuaikan diri dengan benda baru ataupun sama ada dia mengalami masalah ketakutan, fobia, trauma dan sebagainya. Jadi teori ni sangat berkesan untuk digunakan ke atas klien-klien tersebut. Yang kedua ialah limitasi teori REBT. Terapi rasional emotif tingkah laku tidak memberikan penekanan terhadap perasaan. Oleh itu, ini akan menyumbang kepada penafian perasaan. Yang kedua, kaunselor akan merasa bosan mengulangi perkara yang sama dengan semua klien.
kaunselor yang tidak suka berdebat dan berkonfrontasi tidak sesuai untuk menggunakan teori ini. Yang keempat, memandangkan peranan kaunselor yang aktif dan mengawal, maka klien mudah mengalah, didominasikan dan tidak bertanggungjawab terhadap hasil kaunseling. Yang kelima, klien yang tak boleh berfikir secara logik ataupun klien yang tidak stabil mentalnya tidak sesuai untuk menggunakan teori ini. Oleh itu, teori ini hanya untuk orang yang waras ataupun yang boleh berfikir secara logik. Sekian, terima kasih.